Okay, kita sambung kelas kita berkenaan dengan energy audit. So sebelum ni kita dah tengok ada 3 jenis energy audit, iaitu preliminary energy audit, kita ada detail energy audit, dan yang terakhir kita ada investment grade audit. Apa beza di antara ketiga-tiga jenis audit ini? Pertamanya adalah preliminary audit ni very simple audit. It's only took about 1 or 2 days. It's just a walkthrough. No measurement are involved. Tiada pengukuran dibuat semasa di dalam preliminary audit. Walau bagaimanapun, secara asasnya sedikit analisis boleh dibuat semasa preliminary energy audit dengan melihat kepada bill electricity, okay, dan lain-lain dokumen. Analisis hanya boleh dibuat berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang diberikan. Alright. Preliminary detail energy audit adalah suatu kajian yang lebih mendalam to certain extent untuk kita tahu berapa kecekapan sesuatu peralatan. Sebagai contoh, kita nak tahu kecekapan aircon. Adakah aircon tersebut masih lagi mempunyai kecekapan yang tinggi dan berfungsi dengan baik, ataupun dia telah tidak mempunyai kecekapan yang baik dan tidak dapat berfungsi dengan baik, malahan pada kecekapan yang tidak baik ni dia menggunakan tenaga yang banyak. Oleh yang demikian, melalui detail energy audit, kita perlu menilai kecekapan sesuatu equipment. Oleh yang demikian, dalam detail energy audit ada melibatkan pengukuran yang tertentu. Okey. Selain daripada itu, dalam detail energy audit terdapat suatu bahagian yang dipanggil cadangan pelaksanaan penjimatan tenaga. Dan di sini di dalam melaksanakan penjimatan tenaga, dalam melaporkan cadangan pelaksanaan kecekapan tenaga, energy auditor haruslah memberi satu penilaian keuangan yang mana dia perlu melihat kepada berapa banyak penjimatan tenaga yang boleh dicapai, berapa kos yang diperlukan, dan berapa lama tempoh untuk sesebuah organisasi mendapat pulangan semula. Okey, agak detail. Dan terakhir adalah investment grade audit. Sebagai contoh, daripada detail energy audit, auditor akan mencadangkan mungkin 5 ataupun lebih cadangan pelaksanaan penjimatan tenaga. Oleh kerana beban kewangan pihak syarikat ataupun mungkin nak laksanakan salah satu daripada daripada cadangan yang telah dicadangkan, maka digalakkan supaya sebelum melakukan apa-apa perubahan, melakukan apa-apa kerja bagi penambahbaikan penggunaan tenaga yang dicadangkan tadi, eloklah organisasi tersebut melakukan dipanggil investment grade audit. Masanya lebih panjang dan mengambil kos yang lebih besar. Okey, itu adalah perbezaan di antara 3 jenis energy audit. Dalam melaksanakan energy audit, kita ada 3 fasa. Pertamanya, fasa sebelum kita melaksanakan energy audit. Yang kedua, fasa semasa melaksanakan energy audit. Dan yang terakhir adalah fasa selepas kita laksanakan energy audit. Dan di sini saya akan terangkan apakah 10 langkah dalam kita melaksanakan energy audit tersebut. Step yang pertama iaitu pre-phase audit. Di dalam pre-phase audit, kita perlulah merancang dan mengurus bagaimana kita hendak melaksanakan pengauditan tersebut. Selain daripada itu, semasa dalam langkah ini digalakkan kita melakukan walkthrough audit. Walkthrough audit ni kita nak tahu secara pengamatan ataupun observation
apakah langkah-langkah penjimatan tenaga yang boleh dibuat. Okay. Selain daripada tu, melalui pre-phase audit ni juga kita dapat melaksanakan informal interview. Okay. Kita borak-borak, kita nak tanya, nak tahu, nak familiar dengan keadaan kawasan tersebut. Itu tujuannya. Di samping memudahkan urusan-urusan yang lain semasa energy audit yang akan dilaksanakan kemudian. Step yang kedua iaitu masih lagi dalam pre-phase audit, which is to conduct brief meeting or awareness program with all division heads and a person concerned. So masa yang diambil mungkin di antara 2 ke 3 jam. So dalam hal ni adalah sebab bila kita nak buat sesuatu audit, kita akan berhubung dengan orang dalaman ataupun orang dalam organisasi tersebut. Seharusnya beliau lebih memahami keadaan organisasi beliau. Oleh demikian, melalui pemesyuarat ni ataupun awareness program ni, kita dapat berinteraksi antara satu sama lain bagi membentuk satu kerjasama dan memudahkan pelaksanaan energy audit tersebut. Okay. Right. Phase 1. The initial energy audit, dikata preparation required for detailed auditing. An initial site visit may take 1 or 2 days, 1 day, and give the energy auditor opportunity to meet the personal concern, to familiarize him with the site, and to assess the process need necessary to carry out the energy audit. And the aim of this visit is to finalize the energy audit team. Sebab tak semua orang mempunyai kepakaran kepada semua peralatan. Mungkin ada orang yang mahir tentang aircon, mungkin ada orang yang mahir tentang pump, mungkin ada orang yang mahir tentang kompresor dan sebagainya. So that's why at the end of the preparation ni, semua maklumat-maklumat tersebut perlu diperolehi untuk finalize kita punya masukan. And then the aim of this visit adalah to identify the main energy consumption. Kat mana kawasan dalam kilang tersebut ataupun organisasi tersebut yang paling tinggi penggunaan tenaga elektrik. So bila yang paling tinggi ni, of course we have to do more details survey dekat kawasan tersebut. And then to identify any existing instrumentation, additional making required to decide whether any meters will be have to install prior to the audit. Okay. Nak tahu kat mana lokasi kilang ni yang kita boleh pasang peralatan untuk kita buat pengukuran. Kita nak tahu sama ada pengukuran kita tu akan diganggu oleh faktor-faktor yang lain ataupun tidak. Okay. Okay. And then selain daripada tu, semasa pre-phase audit ni juga, itu identify the instrumentation required. Kita nak tahu sistem apa yang ada dalam tempat tersebut, supaya kita boleh bawa equipment yang bersesuaian untuk mengukur ataupun mengumpulkan data yang berkaitan. And then to plan the audit according to the time frame. Saya kata tadi, untuk buat detail energy audit ni, biasanya kita memerlukan masa antara 2 bulan. And untuk prelim, dia masanya lebih singkat. And then the phase 1, during the meeting also, we would like to collect any macro data on plant energy resources, major energy consuming energy, and to create awareness through meeting and program. Okay. Dan seharusnya semasa kita buat energy audit tadi tu, perlulah ada kick-off meeting. Kalau tak ada kick-off meeting, macam mana kita nak familiar dengan orang yang ada di sana? Macam mana kita nak familiar dengan judgement? Macam mana kita nak familiar dengan keadaan-keadaan di kawasan tersebut? Okay. And then introduce energy auditing team member to the client, present to the client all the list of document, manual records and drawing that require for conducting the desktop data collection. Yang seterusnya, kena pastikan bahawa tempat yang kita nak audit tu sekiranya ada terdapat keperluan-keperluan yang tertentu, kita perlu patuhi. Sebagai contoh, sekiranya kilang tu terletak di contoh kilang Petronas, okay? Ada banyak benda yang mudah terbakar. Jadi kat situ
Kerja-kerjanya perlu banyak memohon permit supaya dia boleh laksanakan kerja tu dengan baik dan selamat. Okay. Familiarize the audit team member with the client safety procedure. Agree on the purpose of coordinating the energy auditing team activity and data collection. Okay. Right. Step yang ketiga dalam detail energy audit adalah untuk mengumpul data yang primary, process flow diagram dan energy utility diagram. Dan ini melibatkan data-data yang seperti data-data sejarah, baseline dan sebagainya. Supaya kita mudah untuk kita laksanakan, untuk kita buat analisis awal tentang penggunaan tenaga. And then, kenapa kita perlukan utility diagram? Kita nak tahu apa jenis equipment yang ada dekat tempat tu, ke mana dia pergi dan sebagainya. Design and operating data tu kita perlukan supaya kita boleh comparekan dia dengan value yang kita kira tadi. Okay. So on-site survey, inspection of the survey and supply system, walkthrough inspection, notes the location of the system in the layout to identify points where to conduct the measurement. Okay. List of process utility area that to be checked and audited. For example, here, energy intake station for electricity and natural gas, boiler, compressor, refrigeration, lighting and large ventilation system, motor fans, water supply and water treatment facility. Okay? Boleh tak? Boleh faham? Senang kan? Boleh tak? Hello? Boleh, sir. Alright. Thanks. Okay. Selain daripada tu, kita melakukan on-site measurement tu, kita nak tahu proses. List of process and utility area to be checked and audited. Contoh, kita nak check operasi oven, dryer dan sebagainya. Okay. So, ni on-site survey. So, kita nak tahu apa jenis tenaga yang masuk ke dalam sistem, ke mana dia pergi dan apa beban yang diperlukan. Okay. So, ni contoh on-site survey. Ni contoh tata alih untuk tempat survey lah. Contoh layan ni. So, sekarang ni bila kita buat on-site survey ni, kita nak tahu apa proses ni. Okay. Kita nak tahu apa dia punya output dan kita nak tahu apa dia punya input dan kita nak tahu how much energy was introduced into system. Daripada electricity, fuel, steam, compressed air dan sebagainya. Okay. So, kat bawah ni kita nak tahu how much that being wasted. Okay. Dan ni adalah dia punya produk. Okay. So, ni adalah carta alih macam mana kita buat on-site survey. Pertamanya, measurement at the selected parameter. So, kalau kita nak measure tekanan, kita guna equipment apa? Kalau kita nak measure tekanan, kita guna equipment apa? Boleh jawab? Boleh tak jawab? Tak boleh? Okay, kalau kita nak, Pascal ke, sir? Pascal tu unit dia. Peralatannya dinamakan pressure gauge lah. Pressure gauge Okay, tak apa. Nanti saya akan tunjukkan peralatan yang ada. Ni contoh by system. Ni kita ada boiler. So boiler ni dia dapat tenaga daripada udara dan minyak kan. Udara dan minyak ni bila digabung ada spark, dia akan baku apa? Air, minyak dan energi, electricity. Okay. Sekejap Okay. Ni namanya boiler. Okay, ni adalah
Boiler. Boiler ni apa? Boiler ni apa tujuannya? Siapa boleh agak-agak? Boiler ni untuk apa? Boiler ni nak masak air jadi steam. Okay. Boiler ni nak masak air jadi steam. Kat mana punca tenaga dia? Okay, punca tenaganya daripada fuel. Okay, punca tenaganya daripada fuel. Boleh? Faham tak? Faham? Okay, saya terangkan sekali. Kita nak buat energy audit, untuk detail kita boleh buat keseluruhan sistem. Okay, keseluruhan kilang. Tapi kalau keseluruhan kilang maksudnya dengan pumpnya, dengan motornya, dengan airconnya, lampu dan sebagainya. Sampai itu juga kita boleh buat by sistem. So ni adalah sistem pembakaran. Sistem pembakaran ni dia akan panaskan air untuk jadikan steam. Okay. So sumber tenaganya adalah daripada minyak dan udara. Okay. Minyak dan udara, bila ada spark dia boleh terbakar. Udara ni dalam bentuk oksigen. Okay. Ini satu lagi kaedah supaya kita nak tahu kat mana losses yang berlaku. So tak apa, tak detail pun tak apa. Alright. Step yang keempat dalam melaksanakan detail energy audit adalah to conduct survey and monitoring. Dekat sini kita nak buat pengukuran. Lepas tu kita nak buat pengukuran. So data-datanya kita akan dapat macam motor efficiency, installation, lighting survey. Then confirm and compare the operating data with design data. So design data ni boleh dapat daripada pihak organisasi ataupun pihak building. Dia ada O&M manual. Operation and maintenance punya manual. Step yang kelima iaitu conduct of detailed trial or experiment for selected energy guzzlers. So kita nak tahu lebih detail, okay, ada equipment yang kita buat secara eksperimen. Okay, secara eksperimen. Okay. Biasanya melibatkan masa dalam 24 jam dengan load yang berubah, dengan beban yang berubah. Contohlah macam pump, kalau nak pump benda yang kecil, of course senang. Tapi kalau nak pump benda yang besar ataupun tangki ataupun pelampung yang besar, so of course dia punya variation of load tu akan berbeza. Satu adalah terhadap equipment yang rendah tenaga, satu lagi adalah terhadap equipment yang tinggi tenaganya. Okay. Data collection. Then setelah kita dapatkan data-data tu, kita buat pembahagian. So dalam graf ni kita tengok selalunya di bangunan yang paling tinggi adalah chiller plant. Chiller plant ni apa kat mana kita boleh lihat tengok selalu chiller plant? Pernah nak tengok chiller plant tak? Yang sejuk tu ke sir? Yang dalam kontena ke? Chiller plant ni dia untuk aircon yang dalam yang bising tu. Kalau katakanlah dekat bangunan FPTT lama kat kampus mana tak ada. Tapi sekarang ni dekat kampus yang teknologi ni ada dekat bangunan NSB tu. Dekat bangunan apa? Daripada kafe tu nak kena ke factory 3 tu, dekat atas tu. Dalam tu ada chiller plant. Okay. Dia tujuannya adalah untuk menghantar air sejuk ke bangunan. So air sejuk ni akan ditapis, akan digunakan oleh AHU. Pernah dengar AHU tak? AHU. Bilik AHU tu pernah dengar tak? Pernah nampak tak? Okay. Bilik AHU tu, dalam bilik AHU tu ada satu equipment. Nama dia air handling unit. So air handling unit ni akan dapatkan tenaga sejuk daripada chiller, sama ada di atas ataupun di bawah building.
Okay, kat bahagian bawah. So bila dia dah dapat air sejuk, so dia masuk dalam issue, so dia akan absorb udara panas daripada bilik. Pada masa yang sama, bilik tu akan jadi lebih sejuk dan tenaga digunakan. So kat sini mesti ada measurement. Nak tahu berapa banyak air yang disejukkan, berapa banyak air yang dihantar semula, berapa parameter air sejuk, berapa parameter air yang lain. Okay? Itu adalah chiller plant. Selain daripada chiller plant, penggunaan tenaga juga ada terdapat di dalam suatu building. Contohnya ada pump. Ada UPS. UPS ni adalah uninterrupted power supply. Okay. UPS ni adalah uninterrupted power supply. Maksudnya kalau berlaku trip daripada DMB pun, so UPS ni boleh berfungsi. Okay. Kita kena buat pembagian imban. So kalau dekat rumah nanti, dalam assignment awak, bahagikanlah TV berapa persen, PTS berapa persen, lampu berapa persen, kipas berapa persen, aircon berapa persen. So yang ni kena ada. Okay. Step yang keenam adalah melaksanakan analisis. So analisis ni akan melibatkan persamaan, nak tahu daripada dua sumber tenaga tu mana satu yang efisien, mana satu yang lebih menguntungkan. Dan selain daripada tu, kita nak buat juga dia punya energy and mass balance. So nak tahu berapa banyak energi yang diperlukan untuk produce sesuatu produk. Okay. Step yang ketujuh adalah nak bangunkan, develop dia dipanggil energy conservation measures. Nak develop. So daripada data-data yang kita ada tu, kita dah tahu dah bangunan ni sebenarnya dah lama. Bangunan ni perlukan aircon yang baru. Nak bagi jimat tenaga, bangunan ni perlukan maintenance dan sebagainya. So staff maintenance yang tahu untuk membantu kita dalam membangunkan langkah-langkah penjimatan tenaga. Okay. Step yang ke-8, kita perlulah buat analisis. Dua jenis analisis yang perlu dibuat. Satunya adalah technical evaluation dan satu lagi adalah satu lagi adalah financial evaluation. Technical ni nak tahu sama ada cadangan tu boleh dilaksanakan ataupun tidak, makannya macam mana, orangnya macam mana. So nak tahu, nak kena buat technical study. Kalau langkah-langkah tu boleh dibuat ataupun tidak. Kalau dibuat langkah-langkah tu akan merugikan kilang ataupun tidak. Kalau dibuat langkah-langkah tu akan menjadikan seseorang dalam bangunan tu lebih tidak selesa ataupun tidak. That is technical evaluation. And then kita kena buat juga financial evaluation. So financial evaluation ni kita gunakan kaedah simple period yang di dalam detail energy audit. Tapi kita akan belajar lebih lah. Kita akan belajar mungkin dalam minggu depan. Kita akan belajar tentang internal rate of return and net present value. Pernah dengar? Pernah dengar tak net present value? Tak pernah. So, saya akan ajar minggu depan. Okay. And then setelah kita bangunkan, kita dapatkan apa langkah-langkah perkhidmatan tenaga yang nak dibuat, dan kita bandingkan berapa lama dia punya payback period tu, kita kena prioritikan dia. So kena prioritikan lah yang mana yang nak buat dulu. Biasanya yang nak buat dulu adalah yang tak menggunakan apa-apa cost. Okay. Pada low cost, medium cost dan juga high cost. Step yang terakhir, step yang ke-9, menyediakan laporan. So bila dah dapat data, dah buat analisis, dah buat pembandingan, jadi seterusnya kita kena buat dalam bentuk laporan. Depending on the nature and complexity of the site, a comprehensive energy audit can be take from several weeks to several months. So biasanya kita buat dalam 2 bulan. Okay. Right. Okay. Tak ada apa.
Step yang ke-10 adalah untuk kita buat follow up. Tadi tu dalam laporan pengauditan tenaga tu ada langkah-langkah penjimatan tenaga kan. So step yang ke-10 ni kita kena buat implementation. Kita nak kena laksanakan mana-mana langkah-langkah penjimatan tenaga yang boleh dibuat dulu. Kalau yang zero cost tu sepatutnya dah boleh buat secara immediately. Okay. In terms of data collection, perlulah gunakan equipment yang betul dan pastikan equipment tu dikalibrasi, pastikan equipment tu boleh berfungsi dengan baik. Data collection, do not estimate when you can calculate. And do not calculate when you can measure. Jangan estimate sekiranya kita boleh kira, dan jangan kira selagi kita tak buat pengukuran. Okay. Energy conservation measures, apa yang kita boleh lihat, pertamanya kita, contohlah kalau kilang tu ada 2-3 jenis sumber tenaga, dia ada tenaga elektrik, dia ada diesel, dia ada gas, so kita kena buat study. Kita punca mana satu yang lebih cost efektif ataupun energy efektif ataupun cost efektif, yang mana lebih menjimatkan. So antara cadangan-cadangan ni mungkin kita boleh propose untuk tukar jenis sumber tenaga. Right. Dan kita nak tengok juga, selain daripada sumber tenaga, langkah-langkah penjimatan tenaga ni boleh dilihat dalam pembangunan sistem pengurusan tenaga. So macam mana kita nak developkan, dipanggil SAMS, iaitu sistem pengurusan tenaga lestari. Apa dokumen-dokumen yang perlu ada, apa jawatan kuasa yang perlu ada dan sebagainya. Okay. And then kita do the benchmarking. Right. Ni contoh-contoh energy conservation measures yang ada. So untuk no cost, contohnya fine tuning building services, user awareness, repair lead, reschedule load and usage saving potential. And then low cost, cooling system improvement, housekeeping, saving potential. So these are the contoh-contoh low cost measure. Dan yang terakhir adalah high cost measure. Okay. So ni dalam report ya. So apa yang perlu ada dalam report adalah executive summary, introduction, the organization, training, process flow, energy usage, utility infrastructure, operation and maintenance, assessment, reporting and recommendation, and then last sekali adalah certification. So these are the content yang perlu ada dalam energy audit report. Energy use and consumption, kita nak melihat kepada the current usage and the present usage. Okay. Area of significant energy user, dan kita perlu identify sebab apa. Kalau kita ada satu je jawatan kuasa, susah nak pantau semua. Apatah lagi kalau ada macam contoh, ada banyak tempat yang kita nak buat penjimatan tenaga kan. So seboleh-bolehnya ada wakil ataupun ada jawatan kuasa di tempat tersebut. Itu yang dipanggil Committee for Significant Energy Use. Okay. And then kita ada prioritas and recorded opportunity for improvement. Kita dah prioritikan tadi. Baseline dan performance indicator. So these are the maklumat-maklumat yang perlu ada sekiranya kita nak bangunkan untuk membangunkan energy equation model. Nak tahu baseline, nak kira penjimatan, nak tengok apa dia punya performance indicator. Okay. Right. Sikit lagi. Energy audit dia kata should be based on the actual historical and field collected data. Okay, saya nak terangkan. So ni adalah kandungan-kandungan yang ada dalam energy audit report. So kalau boleh nanti assignment awak pun ikutlah template ni. Especially yang ni. Okay. Mana yang tak ada tu tak apalah. Tapi mana yang ada tu, ini adalah turutannya. Right. So, okay. Selain daripada itu, energy manager ataupun orang di dalam organisasi tersebut perlu mahir dalam menilai ataupun melakukan penilaian terhadap energy audit report.
Pertamanya nak tengok the accuracy of the facility punya operating hours. Berapa jam sebenarnya kilang tu beroperasi. Setiap operasi tu berapa banyak jenis peralatan yang beroperasi. Mungkin masa operasi tapi ada peralatan yang tidak operasi pada masa tersebut. Appropriate project recommendation for the facility, equipment and equipment complexity dan equipment compatibility. Okay. Dan kita tengok juga equipment reliability. So kat sini kita perlu minta dengan kontraktor kita yang buat energy audit tu, dia punya equipment calibration certificate. Okay. Right. So these are the some of the instrument. So basic parameter yang kita perlu lihat dalam energy audit adalah voltage, current, power factor, active power, apparent power, reactive power, energy consumption and frequency. So tak apa, awak ingat 3 ni je. Voltage, current, active power. Dan energy consumption 4. Perlu ingatkan. Okay. So some of the equipment, temperature and heat flow, air, gas, liquid and flow, revolution per minute RPM. So these are the parameter-parameter lain selain daripada electrical parameter yang perlu kita ukur dalam melaksanakan detail energy audit. Ini contoh-contoh peralatan. Untuk apa? So motor untuk multi-purpose meter, power analyzer, strobo tachometer. Okay. So these are the energy audit instrumentation. Okay. Contohnya kalau ni adalah untuk kita measure electricity. Ini nak measure kW, M, kVAR, Hertz and volts. Ini tujuannya nak tahu berapa banyak bil yang sampai ke incoming. Okay. Dan kita ada combustion gas analyzer. Ini yang untuk gas, untuk test gas yang terhasil semasa pembakaran. Contoh tadi ada boiler, nak tengok gas apa yang terbakar, berapa persen yang terbakar. So nak tahu kecekapan boiler. Ini untuk tekanan, tadi kita tanya awal tadi, apakah peralatan yang digunakan untuk mengukur tekanan semasa ni? Kita gunakan manometer. Okay, kita gunakan manometer. Okay, termometer nak kira suhu. Dan kita ada water flow meter, yang ni memang permanently install dekat tempat tu. Dan kita ada tachometer. Tachometer ni untuk apa? Tachometer ni adalah untuk mengira berapa round per minit. Nak kira berapa RPM. And then kita ada leak detector. Okay, steam tu tadi akan melalui batang pipe. So batang pipe tu kita nak kena pasti kawasan mana yang mendatangkan kebocoran. Dan lain-lain adalah, yang terakhir adalah lux meter. Lux meter ni nak kira pencahayaan dalam sesuatu bangunan. Okay. Habis dah.